أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب الرزق وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب القوة وأبواب العلم وأبواب الجنة. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah. Para penonton, para jemaah, kaum muslimin muslimat, khususnya jemaah Masjid Kasim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar para jemaah sekalian? Mudah-mudahan insya-Allah semuanya dalam keadaan sihat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah, kita teruskan pengajian kita indahnya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Ini bukunya, kita dah belajar berapa setahun, 2 tahun agak ni, 3 tahun dah. Baik, hari ini kita nak membicarakan tajuk berkenaan, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mahukan umatnya belajar dari Uwais Al-Qarni rahimahullah. Kalau kita lihat daripada hadis yang kita akan baca nanti, tajuk kita pada hari ini berkenaan Rasulullah mahukan, inginkan umatnya belajar mencontohi Uwais Al-Qarni rahimahullah wa radhiyallahu anhu. Siapa tu Uwais Al-Qarni? Iaitu seorang peribadi, seorang Muslim, seorang yang cukup mulia, di mana terkenal di kalangan penduduk di langit, dan malahan diminta kepada sahabat-sahabat yang mulia, Sayyidina Abu Bakar ke Sayyidina Umar, siapa kalau jumpa Uwais Al-Qarni, minta dia doakan. Sedangkan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar lebih mulia. Kenapa? Ini menunjukkan satu kelebihan luar biasa yang dimiliki oleh Uwais Al-Qarni rahimahullah wa radhiyallahu anhu, dan ini yang kita ingin belajar, dan Rasulullah inginkan kita belajar dari beliau, sebab beliau juga antara golongan yang insya-Allah akan bersama Rasulullah dalam syurga, dan bukti-buktinya akan kita lihat nanti. Jadi insya-Allah kita mulakan pengajian kita dengan membaca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita bersama orang-orang yang saleh, dapat belajar daripada kehidupan Uwais Al-Qarni, dan mudah-mudahan dapat bersama Rasulullah juga sallallahu alaihi wasallam di syurga. Ala hazihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah. Wa ila al-habib al-mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'il mu'minina wal mu'minat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah para jemaah. Jadi tajuk kita pada hari ini berkenaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mahukan umatnya, inginkan umatnya belajar dan mencontohi Uwais Al-Qarni rahimahullah wa radhiyallahu anhu. Sebab apa para jemaah tajuk ini? Sebab banyak perkara yang luar biasa berkenaan Uwais Al-Qarni yang kita akan belajar, di mana antaranya juga Rasulullah menyebut bahawa Uwais Al-Qarni sebaik-baik tabi'in. Bayangkan para jemaah, kalau disebut sebaik-baik sahabat, mungkin kita beritahulah. Ini sebaik-baik tabi'in yang hidup selepas hidup pada zaman sahabat tapi tidak bertemu Rasulullah, dipanggil tabi'in. Dan Rasulullah menyebut dia adalah sebaik-baik tabi'in. Masya-Allah, siapa dia? Uwais Al-Qarni. Jadi saya bacakan dalam muka surat 501 ni para jemaah, muka surat 501, inna khairat tabi'in rajulun yuqalu lahu Uwais.
Sungguhnya sebaik-baik tabi'in mana mereka yang hidup pada zaman sahabat dan tidak dapat melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tabi'in adalah seorang lelaki dipanggil Al-Uwais. Dia ada seorang ibu dan pada Uwais itu ada tanda putih sebab bekas kesan sakit dia. Maka mintalah kepadanya agar mendoakan kepada kamu keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, riwayat Imam Muslim. Di sini Rasulullah memberitahu bahawa Uwais Al-Qarni tidak dapat bertemu Nabi. Jadi ahli sejarah menyatakan sebab antara sebab Uwais Al-Qarni tidak dapat bertemu Rasulullah pasal beliau berada di Yaman dan ketika itu beliau ada seorang ibu yang telah uzur. Jadi katanya hidup pada zaman Rasulullah tapi tidak dapat berhijrah ke Madinah kerana ibu. Jadi apabila ibunya wafat, meninggal, ketika itulah barulah sempat beliau datang ke Madinah. Ketika itu dalam pemerintahan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Jadi mana sebab tu saya sebut rahimahullah wa radhiyallahu anhu. Sebab dia tabi'in, tidak dapat bertemu Rasulullah tapi dia hidup pada zaman Rasulullah sebab tak dapat bertemu kerana ibunya. Dia jaga ibu dia kerana telah uzur. Dan antara peribadi yang cukup mulia beliau ini adalah yang tadi saya dah baca, iaitu Rasulullah minta kepada sahabat-sahabat, bayang kepada jemaah, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, Sayyidina Ali semua, kalau kamu semua bertemu Uwais Al-Qarni, minta dia doakan kamu. Siapa Uwais Al-Qarni ni? Masya Allah. Jadi kita akan lihat di sini muka surat 501. Kita lihat dahulu siapa Uwais Al-Qarni dan apa amalan-amalan dia. Apa kelebihan-kelebihan dia, dan antaranya juga kelebihan dia terkenal di kalangan penduduk di langit, dan cerita tentang kehidupan dia tak ada, sikit sangat. Kalau kita baca sejarah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, mungkin wali-wali Allah, Syekh Abdul Qadir Jilani, Imam Al-Junaid, dan macam-macam buku disusun Imam Nawawi. Tapi Uwais Al-Qarni sikit sangat ceritanya tetapi terkenal di kalangan penduduk di langit. Jadi di sini Rasulullah inginkan para sahabat, kita ni semua belajar daripada beliau. Siapa ni beliau ni? Jadi saya baca di sini riwayat Imam Muslim muka surat 501 bahawa Sayyidina Umar radhiyallahu anhu sering bertanya dalam pemerintahan Sayyidina Umar selepas Sayyidina Abu Bakar meninggal dunia. Sayyidina Umar kalau datang rombongan-rombongan daripada Yaman, dia akan bertanya, adakah ada di kalangan kamu Uwais bin Amir Al-Qarni? Akhirnya dia tanya, tak ada. Satu ketika ada rombongan, dia panggil amdad lah. Kadang-kadang datang dengan bentuk tentera, datang dalam bentuk orang-orang yang datang. Jadi satu hari kebetulan Sayyidina Umar tanya, maka Uwais Al-Qarni ada. Maka Umar berkata, adakah kamu Uwais bin Amir? Beliau menjawab, ya. Umar bertanya lagi dari Murad, kemudian dari Qarni. Uwais menjawab, benar. Umar bertanya lagi, sebelum ini kamu ditimpa sakit kusta lalu sembuh melainkan ada tompok kecil seperti dirham. Uwais menjawab, benar. Umar, mana Uwais pun agak hairan. Ini Khalifah Umar ni bertanya pasal aku ni apa hal? Macam istilahnya kita lah, terperanjat. Jadi Uwais pun agak hairan, apa Sayyidina Umar ni bertanya pasal ni, betul pula tu. Jadi Umar bertanya lagi, adakah kamu ada seorang ibu? Uwais menjawab, ya. Jadi makin lagi hairan, mana kamu tahu semua ni? Barulah kemudian Sayyidina Umar memberitahu kepada Uwais, mana dia dapat berita semua ni? Saya telah mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, ya'ti alaikum Uwais bin Amir ma'a amdadi ahli Yaman min Murad thumma min Qarnin kana bihi barasun fa bara'a minhu illa mawdi'i dirham lahu walidatun huwa biha birrun law aqsama 'ala Allah la abarrah fa in istata'ta an yastaghfira laka fasal. Jadi apa makna dia para jemaah? Sayyidina Umar meriwayatkan ketika Rasulullah masih hiduplah. Rasulullah kata akan datang kepada kamu semua wahai para sahabat, tapi tak tahu bila akan datang kepada kamu wahai Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, siapa yang 10 yang dijamin ke syurga. Semua sahabat-sahabat akan datang nanti kepada kamu Uwais bin Amir Al-Qarni dengan rombongan daripada Yaman satu hari nanti selepas Rasulullah wafat. Beliau dari keturunan Murad, kemudian dari Qarni. Beliau ada ditimpa sakit kusta, lalu sembuh melainkan ada tumpuk kecil seperti dirham.
Ia ada seorang ibu dan sangat setia, birrun pada ibunya. Jika dia bersumpah, berdoa kepada Allah, pasti akan dikabulkan. Ini satu kelebihan besar. Uwais Al-Qarni, Rasulullah sebut. Dia kalau bersumpah ke berdoa, minta hajat pada Allah, itu jam juga makbul. Luar biasa ni. Siapa ni Uwais? Jika kamu mampu, satu lagi Rasulullah minta kepada sahabat-sahabat semua ni. Walaupun dah dijamin ke syurga juga, jika kamu semua mampu untuk meminta kepadanya doa keampunan buat kamu, lakukanlah. Sedangkan Rasulullah masih hidup, Rasulullah ada, boleh minta kepada Rasulullah ampunkan. Tak, Rasulullah suruh pada sahabat-sahabat, kalau kamu jumpa Uwais Al-Qarni ni, kamu minta dia doakan keampunan untuk kamu. Masya Allah, doa kepada kita boleh doa sendiri ya Bu. Sahabat-sahabat Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar boleh minta doa sendiri. Kenapa minta kepada Uwais? Di sini para penonton rahimakumullah, Rasulullah ingin mendidik para sahabat, mendidik kita umatnya supaya ambil pengajaran daripada Uwais bin Qarni, Uwais Al-Qarni, namanya Uwais bin Amir Al-Qarni lah, Al-Murad, daripada keluarga Murad, dan seterusnya. Jadi insyaAllah kita akan belajar apa dia kelebihan-kelebihan yang ada pada Uwais ni, sehingga kan Rasulullah minta kepada sahabat-sahabat, minta Uwais ni doakan kamu keampunan lagi. Dan sebab dia kalau berdoa, Allah Ta'ala akan kabulkan. Makna langsung diterima doanya. Apa kelebihan beliau ni? InsyaAllah kita akan lihat. Baik, kemudian Umar meminta kepada Uwais agar mendoakan keampunan, istighfar untuk Sayyidina Umar dijamin ke syurga. Minta pada Uwais doakan keampunan. Lalu Uwais doakan. Uwais doakan. Pasal apa? Rasulullah suruh. Kalau sekiranya tak ada hadis ni, saya rasa Uwais pun dia, apa saya nak doakan, wahai Umar, kamu lagi dijamin syurga, kamu doa. Tapi memandangkan Rasulullah ada kata macam gitu, Uwais buat. Uwais Al-Qarni buat, dia mendoakan untuk Sayyidina Umar. Kemudian Umar bertanya, dia sebagai khalifah ni, kamu akan ke mana lepas ini? Uwais menjawab, Kufah, di Iraq. Umar berkata, tidakkah saya kirimkan saja kepada governor di sana untuk membantu kamu? Mana kamu ni? Nanti ada bantuan lah. Kamu pergi Iraq, pergi Kufah, kita punya pemimpin di sana, wakil lah, governor. Dia akan ambil berat tentang kehidupan kamu. Dia kasih kamu rumah ke, tempat tinggal, makanan. Jadi kamu jangan susah-susah lah, ibarat tinggal, nanti ada pembantu tolong kamu. Kalau kita, yes saja. Kalau kita okey aja. Tapi apa kata Uwais Al-Qarni? Dia kata apa? Saya berada bersama orang-orang miskin, dia panggil ghubara, lebih saya sukai. Masya Allah, ini riwayat Imam Muslim. Maknanya dia kata, wahai Umar, wahai Khalifah, walaupun di sana ada pembantu wakil ke, walaupun ada hadis ke, walaupun Rasulullah kata saya ni macam gini, saya lebih suka bersama-sama orang fakir miskin. Dia panggil ghubara. Ghubara ni orang-orang yang sentiasa dekat tanah lah, macam orang miskin. Duduk kat tanah, tidur kat tanah, tempat tinggal tanah, makan kat tanah. Kita makan atas meja, tidur atas katil, rumah atas laut. Masya Allah, apa pula rumah macam-macam lah sekarang, kondo dan sebagainya. Tapi Uwais dia kata, saya bersama orang-orang miskin, dia panggil ubar ni debu, sama orang-orang yang berdebu. Mana orang miskin ni lebih saya sukai. Ini antara sifat Uwais Al-Qarni yang cukup luar biasa. Dan ada riwayat lain juga menyebut bahawa alat-alat rumah Uwais adalah sudah lama, sudah usang. Barang-barang keperluan dekat rumah dia pun biasa-biasa sajalah, usang, dan sedikit barang-barangnya. Kemudian setelah itu apabila tersebar, ini satu lagi pendidikan, nanti insyaAllah akan diulas lagi. Satu lagi pendidikan kita belajar di sini, iaitu setelah tersebar hadis Nabi berkenaan Uwais Al-Qarni. Sebab Sayyidina Umar beritahu, ni Uwais sudah tahu mana hadis sudah mula tersebar sampai dekat Yaman. Wah, Uwais Al-Qarni ini Rasulullah dah kasih tahu ni orang yang mulia, orang yang hebat, wali Allah, contohlah macam gitu, wali Allah, ini ahli syurga. Apa kita akan buat? Kita pun, maaf cakaplah, kadang-kadang kita pun sibuk-sibuk cium tangan, peluk-peluk dia. Wah, kita ambil berat. Apabila Uwais Al-Qarni sudah tersebar ni hadis ni pada ramai pada masyarakat dan mula mengenali siapa Uwais Al-Qarni, apa beliau buat? Beliau mula keluar dan meminggirkan diri, keluar daripada Yaman, dah tak nak campur orang lagi.
sebagaimana yang terdapat dalam riwayat Imam Muslim. Di sini mengajar kepada kita apa? Beliau ni tak suka dipuji-puji. Beliau ni tak suka disanjung-sanjung. Alamak, bayangkan kalau kita ni ada hadis menyebut jemaah Masjid Kasim, imam dia minta doa daripada imam si fulan. Kalau kita lah, pas orang dah dapat tahu, ini orang hebat ni, peluk-peluk kita, jom. Kita mungkin, bagus juga aku ni ada mula rasa ujub. Takut ni bahaya, rasa ujub, horor, tertipu, besar diri. Jadi, Uwais Al-Qarni takut benda tu, akhirnya keluar daripada Yaman, pinggirkan diri daripada masyarakat, takut dalaman rosak ni, takut ujub, besar diri, bangga diri, bongkar. Ini yang kita bimbang bagi setengah-setengah orang-orang yang banyak amalan soleh, jangan sampai tertipu huruf tertipu ujub, merasa wah aku ni hebat. Ini bahaya para jemaah, sebab syaitan akan mula membisik kita supaya mula buat benda-benda yang tidak baik, rasa bongkar daripada diri. Jadi tinggal sebab tak mau ni puji-pujian tu. Imam Az-Zahabi rahimahullah ada menyebut bahawa beliau Uwais Al-Qarni pernah berjuang fisabilillah di Azerbaijan. Azerbaijan sikit hari kan ada perang dengan Armenia baru-baru ni, sampai katanya menanglah Azerbaijan dan meninggal di sana. Jadi tuan-tuan para jemaah, siapa-siapa nak menziarahi Uwais Al-Qarni, bukan di Madinah, bukan di Mekah, bukan di Yaman, bukan di Syria, Azerbaijan, ya Allah, berapa lebih jauh tu sebab pergi berjuang fisabilillah. Macam Abu Ayyub Al-Ansari, seorang sahabat Nabi SAW, berjuang nak dekat sempadan, dekat Turki ke, dekat mana, Syria dengan Turki kat situ. Jauh dah pergi. Jadi inilah beliau. Saya pun tak tahu, saya selalu kalau orang pergi ziarah Imam Bukhari, tempat kawasan Bukhara sana, dan sekarang belum lagi terdengar ada package travel agent mengajak jemaah-jemaah pergi Azerbaijan. Apa pasal? Nak ziarah Uwais Al-Qarni. Tak tahu mana makam dia kat Azerbaijan. Mungkin dekat kawasan pergunungan, pasal dia meninggal, mati syahid katanya di sana. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jadi di sini para penonton rahimahullah. Jadi Uwais Al-Qarni, pengajaran yang penting yang Rasulullah ingin mendidik kita, para sahabat dan umat ni selepas para sahabat, iaitu pertama, Rasulullah nak ingatkan kita, ada di luar sana para penonton rahimahullah, ada banyak di luar sana orang-orang Islam, kadang-kadang di kalangan kita ni, kita kenal biasa-biasa. Mungkin orang ni, maaf cakap lah, orang ni orang Gelang, orang Arab Street, orang mana, dekat mana, orang merepret. Tengok, alah ini mamat biasa ni, pakcik biasa. Zahirnya macam gitu, tetapi hatinya kita tak tahu. Ada orang ni kadang-kadang zahir biasa, tapi hati dia mulia. Macam ini Uwais Al-Qarni, antara sebab ini dia terkenal di kalangan penduduk di langit. Kalau tanpa hadis ni, semua orang tak kenal Uwais Al-Qarni. Kalau tanpa Rasulullah beritahu sahabat-sahabat, semua orang tak tahu siapa Uwais Al-Qarni. Jadi kerana ada hadis ini, Nabi nak mengajar kepada kita beberapa perkara yang perlu kita pelajari daripada Uwais Al-Qarni, iaitu bahawa di sana ada ramai para kekasih Allah yang kita tak tahu, sebab dalaman dia mulia. Sebab itu kita ni hati-hati nak menghina orang-orang Islam, takut-takut kita menghina kekasih Allah. Jadi pasal Uwais Al-Qarni pun dia di Yaman, biasa-biasa orang dia, tetapi ada kemuliaan yang menyebabkan dia terkenal di kalangan penduduk langit, orang dunia tak tahu. Pertama sekali Rasulullah sebutkan antara sebab dia terkenal, pertama adalah iaitu dia mengambil berat ibunya, barran biwalidatihi, makna dia begitu ambil berat tentang ibunya yang telah uzur, ibu yang telah sakit-sakit uzur, dia ambil berat. Dan sehingga kan menurut riwayat dia hidup pada zaman Nabi, tapi dia di Yaman, Nabi di Madinah. Dia tidak berhijrah ke Madinah, pasal dia jaga mak dia sampai meninggal, baru dia berhijrah ke Madinah, tapi dah pemerintahan Sayyidina Umar. Jadi dia begitu menjaga ibu dia dengan baik, sehinggalah ibunya meninggal. Di sini menunjukkan para jemaah, ada hadis lain yang menunjukkan bahawa orang yang menjaga ibu bapa yang telah uzur dengan baik, sama pahala seperti orang yang berjuang fisabilillah, malahan lebih baik daripada itu. Ini yang kadang-kadang ramai yang kita tidak tahu. Merasakan, alah jaga mak ni, jaga bapa ni, buang masa saja. Padahal Rasulullah pernah beritahu kepada seorang sahabat,
Dia nak ikut Nabi pergi perang. Sedangkan Nabi memberitahu orang yang berjuang fi sabilillah, lagi-lagi bersama Nabi ni, diberikan 100 darjat dalam syurga. Bayangkan 100 darjat dalam syurga orang berjuang fi sabilillah. Jadi sahabat kata, ya Rasulullah, saya nak ikut pergi berjuang. Maka Rasulullah bertanya, Afika, adakah bersama kamu ibu bapa kamu? Ya, dia kata, ada ya Rasulullah, sama saya ibu bapa saya yang telah uzur. Maka Rasulullah berkata apa? Fafihima fajahid. Maka dengan mak bapak kamu yang telah uzur, maka kamu berjihad menjaga mereka. Maknanya apa? Itu lebih afdal, lebih besar pahala daripada kamu ikut kami berjuang fisabilillah, walaupun berjuang fisabilillah dapat 100 darjat dalam syurga, kamu dapat lebih daripada itu. Dan ini ramai yang tidak tahu tentang kelebihan menjaga orang tua yang telah uzur itu. Kadang-kadang dah tak sanggup, kadang ada orang tu ada harta, campak sajalah kat rumah tumpangan, kasih duit. Alah, malas nak jaga kat rumah ni. No time lah, I'm busy. Padahal dia tak tahu jaga tu, ya Allah. Lebih hebat daripada orang yang berjuang fisabilillah. Sahabat-sahabat berjuang bermati-matian fisabilillah dah dapat kelebihan 100 darjat. Ini apa syurga depan mata mak bapak ni yang telah uzur. Tak kisah lagi. Dia kata sibuk lah, malas lah, tak ada masa nak layan. Lagi-lagi kalau mak bapak dah kena demensia, dah lupa-lupa lagi lah. Ini para jemaah, pertama kita kena belajar. Rasulullah ingin mendidik kita belajar daripada Uwais, jaga ibu bapa yang telah uzur. Adapun mak bapak yang masih boleh bekerja, mak bapak yang ada duit ataupun masih boleh berjalan, bergerak sana, itu kita bantu mana yang kita boleh lah. Tapi kalau ini yang dah uzur, macam dah tak boleh bangun, dah tak boleh, ya, kena pakai wheelchair, kena baringkan, kena jaga, semua kena jaga. Itulah masa yang terbaik kita jaga, sebab lebih baik daripada orang yang berjuang fi sabilillah mendapat 100 darjat dalam syurga. Ini pertama. Yang kedua, yang Rasulullah ingin mengajar kepada para sahabat, orang-orang wali-wali Allah pun, orang-orang salih pun, kadang-kala ada orang yang kita nampak lebih rendah, macam orang awam, rupa-rupanya dia tu lebih mulia daripada kita, kita tak tahu. Jadi contohnya macam Uwais Al-Qarni, sejarahnya terlalu sedikit. Kalau nak baca sejarah Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, satu buku tebal boleh baca sejarah mereka. Uwais Al-Qarni sedikit sejarahnya. Dan di sini Rasulullah mengajar mendidik kita sifat merendah diri dan tawaduk kepada orang-orang Islam yang lain. Walaupun kita lihat orang Islam yang lain, Allah macam rendah daripada kita, standard lebih. Jangan pandang gitu, pasal kita tak tahu hati dia, dalaman dia macam mana kepada Allah Ta'ala. Jadi mendidik kita, umat Islam, sentiasa merasa merendah diri kepada orang Islam yang lain, sebab kita tak tahu orang Islam yang kita rasa hina tu, rupanya dia paling mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang ketiga, Rasulullah mendidik kita supaya apa? Minta doa. Minta doa kepada orang-orang Islam yang lain, walaupun macam contohnya macam seorang ustaz minta doa daripada jemaah. Nanti jemaah akan tanya, Pak Ustaz kan orang alim. Orang ustaz akan menjawab, kita alim agama, pandai agama, belum tentu kita ni mulia sisi Allah Ta'ala. InsyaAllah, mudah-mudahan. Tapi kadang-kadang ada jemaah yang hatinya bersih, sifatnya mulia, kadang lebih mulia daripada ustaz-ustaz, daripada orang alim ulama. Macam inilah Uwais Al-Qarni, tidak terkenal di bumi tapi terkenal di penduduk di langit. Antara pendidikan yang Rasulullah nak ajar juga tentang Uwais Al-Qarni, yang mana dia sebaik-baik tabi'in dan tentunya bersama Rasulullah dalam syurga, antaranya beliau tak suka dipuji-puji. Sebab itu kita ni kalau dipuji orang, dipuja orang, kita suka, tapi orang-orang saleh dia tak suka sangat. Sebab dia takut puji-pujian ni akan merosakkan perasaan dia. Pasal apa? Dia akan merasa membawa kepada sifat sombong, merasa sifat aku ni lebih bagus. Orang puji, aku ni dah jadi wali. Ni yang bahaya. Alamak, tengok orang puji aku, ibadah aku, pergi haji 100 kali, umrah 1000 kali. Alamak, aku dah jadi wali. Orang puji aku. Sebab tu orang saya tak suka dipuji. Kadang-kadang dia buat amalan pun senyap-senyap. Tiba-tiba dah pergi haji, dah pergi umrah. Bila masa pergi haji, pergi umrah, adalah kemarin. Senyap. Kenapa tak kasi tahu? Alah, tak payahlah. Ada orang gitu, senyap. Jadi kita apa pun jangan suka dipujilah, amalan soleh ke apa pun, kita yang mengharapkan rahmat Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala terima kita. Antaranya juga para jemaah,
bersama orang-orang miskin. Ini pun antara amalan yang Rasulullah suka, sebab orang-orang miskin ni akan masuk syurga lebih awal daripada orang-orang kaya. Dan antaranya juga para jemaah iaitu berjuang, makna menegakkan agama Allah Ta'ala. Jadi banyak sebenarnya pengajaran yang boleh kita belajar daripada Uwais Al-Qarni, dan mudah-mudahan insyaAllah kita dikumpulkan bersama orang-orang salih Uwais Al-Qarni, dan mudah-mudahan bersama Nabi SAW. Saya akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.